Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum bagi sedang penonton pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi bersama dalam program bicara kitab 30 minit sebanyak 30 siri yang akan ditayangkan bermula pada awal April ini bersama saya Profesor Madya Dr. Syauqi bin Osman. Ialah salah seorang daripada ahli lembaga pengelola di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Kitab Pulau Pinang. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaAllah kita akan menampilkan ahli panel yang pertama membicarakan tentang ayat Al-Quran dan tajuk berkisar dengan ayat Al-Quran yang akan ditayangkan secara umumnya melalui page resmi kita yang akan dimulakan dengan perasmian oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Datuk Mufti dan seterusnya siri-siri yang akan berikutnya. Dan insyaAllah pada hari ini sebagai latar belakang juga bagi panel yang kita yang pertama, iaitu Dr. Syauqi bin Osman yang cukup diminati, merupakan selebriti yang tidak asing lagi di media-media utama di Malaysia kita. Pernah dalam television TV Al-Hijrah dan sebagainya membicarakan tentang ilmu-ilmu agama. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mendengar sikit kongsian daripada Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Syauqi Osman bagi permulaan yang kali pertama pada hari ini. Saya menyerahkan majlis ini seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Samuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil amin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara muslimin dan muslimat, para penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama dalam bicara menerusi Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang, singkatannya kita, dalam rancangan 30 siri. Dan ini siri yang pertama. Kita akan membincangkan tentang Al-Quranul Karim, apatah lagi dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Bila datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan diikat. Jadi suasana bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan keberkatan, sehingga Allah buka pintu syurga untuk kita. Jadi mau tak mau, kalau orang yang nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, mestilah dia mendampingkan diri dia dengan Al-Quranul Karim. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita meneliti dan kita mengkaji, kita dapati bahawa apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran sudah tentu akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh,
Sebab apa bulan Ramadan ini bulan yang Allah muliakan? Sebab apa? Antara sebab utamanya macam yang kita sebut tadi, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Quran. Bila mana Ramadan ni merupakan bulan yang ada kaitan dengan Quran, maka Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan bulan Ramadan, iaitu dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikat syaitan, memberi ruang dan peluang kepada kita untuk mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ni ada Lailatul Qadar. Persoalannya, sebab apa Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Yang disebut oleh Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia punya fadilat, ganjaran yang sangat-sangat besar. Maknanya ibadat yang kita lakukan pada satu malam saja digandakan sebanyak 1000 bulan, iaitu hampir menyamai 84 tahun. Rahsianya apa tuan-tuan? Rahsianya ialah Lailatul Qadar ini dia ada kaitan dengan Al-Quran. Sebab itu kalau kita merujuk kepada surah Al-Qadar ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Jadi oleh kerana Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, maka dengan sebab itu kita lihat dengan begitu jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Lailatul Qadar dengan diberi ganjaran yang sangat-sangat hebat. Maka dengan sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita juga nak dapat jadi insan yang terbaik, kita nak jadi manusia yang mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendampingkan diri kita dengan Al-Quran. Apatah lagi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah tuan-tuan, sahabat-sahabat, kita nak jadi orang yang paling baik di sisi Allah, kita nak jadi manusia yang terbaik. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata nak jadi orang terbaik ialah orang yang belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, berdamping dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Subhanallah, Al-Quran itu akan jadi peguam bela kepada kita di akhirat kelak bila mana kita mendampingkan diri dengan Al-Quran. Apatah lagi dalam bulan Ramadan yang kita sebut ini sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang kalau kita lihat para ulama salafus salih, bila datang bulan Ramadan, luar biasa mereka baca Quran, tuan-tuan, luar biasa. Kadang-kadang di antara mereka yang khatam Quran 3 hari sekali, khatam Quran 3 hari sekali. Jadi semangat itu kita mungkinlah tak dapat 3 hari sekali kan, mungkin kita tak mampu, tapi sekurang-kurangnya kita boleh cuba untuk kita membaca sehari 1 juzuk Al-Quran. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan yang banyak. Sebab apa tuan-tuan? Baik, kita lihat apa kata Nabi SAW. Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka baginya pahala yang digandakan 10 kali ganda. Dan kata Nabi lagi, wala aqulu alif lam mim harf, aku tak kata alif lam mim 1 huruf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Mana alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan, baru kita baca alif lam mim, dah 3 huruf, dah 30 pahala yang kita dapat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu baru alif lam mim. Kalaulah kita baca surah Al-Qadar, tadi saya sebut tadi kat surah Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Berapa pahala kita dapat? Itu persoalan. Berapa pahala kita dapat? Dia kata mana nak kira? Banyak berapa huruf itu? Baik tuan-tuan, antara the miracle of Al-Quran, hebatnya Quran, surah Al-Qadar sebenarnya menceritakan tentang penurunan Al-Quran. Ayat pertama kan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Allah sebut anzalnahu dalam konteks bahasa Al-Quran. Bila Allah sebut anzalnahu, di situ bermaksud Allah turunkan Quran secara sekaligus. Kalau Allah sebut nazzalnahu, contohnya nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, kata nazzalna tu Allah turunkan juga maksudnya, tapi turunkan sikit-sikit kepada Nabi SAW, iaitu hampir 23 tahun. Jadi dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala sebut Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar dengan Allah menggunakan perkataan anzalnahu. Allah menurunkan secara sekaligus. Maknanya malam Al-Qadar itu Allah turunkan Quran 30 juzuk 114 surah. Tuan-tuan tahu tak rupa-rupa surah Al-Qadar yang menceritakan tentang penurunan Quran, yang mana Quran turun sekaligus 30 juzuk 114 surah. Rupa-rupanya surah Al-Qadar dia mengandungi 30 perkataan dan 114 huruf. Kalau tak percaya balik kira bilang tengok, ataupun buka Quran cuba kira satu-satu. Hebatnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Surah Al-Qadar ada 30 perkataan, seolah mewakili 30 juzuk Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Dan surah Al-Qadar juga mengandungi 114 huruf, seolah-olah mewakili 114 surah yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Subhanallah tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Bila kita baca saja surah Al-Qadar, kita dah dapat berapa pahala? 114 huruf kali berapa? Kali dengan 10, 1140 pahala. Subhanallah. Jadi inilah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dalam bulan Ramadan pula, lagi-lagi lah Allah lipat gandakan pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran. Saudara sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya Quran itu apa? Quran itu apa? Kita sebut Quran kita tahulah kan, mushaf Al-Quran. Tapi sebenarnya Quran itu apa definisi dia? Apa ta'rif dia? Disebut oleh Syekh Manak Qatan dan juga Dr. Subhi Saleh dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Bila mana membicarakan tentang Quran, mereka menyatakan apa? Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam wal manqul ilaina bitawatur wal maktub fil masahif wal mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratil Nas wal muta'abbad bi tilawatihi. Itu maksud Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya yang pertama sekali kalamullah, perkataan lafaz daripada Allah, percakapan Allah, kalam Allah. Sudah tentu berbeza dengan kalam-kalam yang lain, kalam-kalam makhluk. Sebab itu kata Nabi SAW, inna asdaqal hadithi kitabullah, sebenar-benar perkataan ialah kitabullah, ialah Al-Quran, kalam Allah. Jadi itu yang spesialnya itu kalam Allah. Yang kedua apa? Al-Mu'jiz. Al-Quran ini mempunyai mu'jizat. Subhanallah tuan-tuan, kalau kita nak bicara apa mu'jizat, tak terbincang kita betapa hebatnya mu'jizat Al-Quran. Orang hari ini dia mahir dalam pelbagai ilmu, pelbagai bidang ilmu. Dia belajar sains dan teknologi. Rupanya dalam Al-Quran ada sains dan teknologi. Dia belajar sejarah, dalam Quran ada sejarah. Dia belajar tentang biologi, dia belajar tentang astronomi, dia belajar tentang matematik. Apa juga ilmu yang dia belajar, rupa-rupanya ada dalam Al-Quran sebenarnya. Cuma kita kena mengkaji dan kita mendalami ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran.
Maka dengan sebab itu, bila mana kita baca Quran ni, sahabat-sahabat sekalian, kita bukan baca saja. Kalau boleh kita nak menggali, kita nak mendalami isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, selain daripada setiap huruf itu kita dapat pahala yang banyak di sisi Allah. Dan di situ kita juga mendapat banyak manfaat daripada apa yang kita kaji, yang kita belajar, yang kita ambil maklumat-maklumat daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu sahabat-sahabat yang nak mendalami, jangan lupa masuk kitab, masuk Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang. Mari kat sini sama-sama kita belajar, kita mendalami ilmu Al-Quran, kita mendalami ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran yang sangat-sangat banyak, yang memberi kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Jadi tuan-tuan, Al-Quran itu ada mukjizat. Mukjizat tu dalam pelbagai sudut. Mukjizat bahasanya, mukjizat tarbawinya, mukjizat jiwanya, mukjizat tasyri'nya, pelbagai lagi lah. Kalau kita nak bincang, insya-Allah kita akan bincang pada waktu yang lain. Dan kita cuba tengok sahabat-sahabat sekalian, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada peringkat awal, Sayyidina Umar memang nak menentang Nabi. Sayyidina Umar selepas dia bermesyuarat, ini sebelum dia Islam, sebelum dia Islam, dia bermesyuarat dengan kawan-kawan dia di Darun Nadwah. Lalu Sayyidina Umar pada waktu itu ambil satu keputusan. Dia kata, aku nak pergi bunuh Muhammad, nak bunuh Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar pun dia keluarlah dengan dalam keadaan pedang tersisip di pinggang. Dia pergi nak berjumpa, nak pergi cari Nabi, nak bunuh Nabi. Itu waktu itu Sayyidina Umar, waktu zaman jahiliyah. Saudara, sampai tengah jalan, Sayyidina Umar bertemu dengan seorang laki-laki daripada Bani Zuhrah. Laki-laki Bani Zuhrah ni bertanya, apa? Umar, kamu nak pergi mana? Hang nak pergi mana orang? Itulah bahasa kita lah kan. Hang nak pergi mana? Umar kata, aku nak bunuh Muhammad. Dahsyat ni. Kan? Laki-laki tu kata, Umar, hang tahulah, hang nak bunuh Muhammad, apa adik hang sendiri ikut agama Muhammad. Umar kita dengar lagu tu terkejut. Terkejut, mana boleh. Adik dia nama Fatimah binti Al-Khattab. Itu nama adik dia. Dia kata, tak apa, aku nak pergi tengok adikku. Betul ke tak betul dia ikut agama Muhammad? Kalau betul dengan dia aku cincang. Tu dia semangat Umar ni waktu zaman jahiliyah ya. Dia pun patah balik pergi rumah adik dia. Adik dia ni dah kahwin. Fatimah binti Al-Khattab kahwin dengan seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid. Jadi kebetulan waktu Umar sampai tu, mereka duk tengah baca Quran, duk tengah belajar Quran kepada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana kita terima Islam, tak sempurna kalau kita tak kenal Quran, kalau tak baca Quran, kalau tak faham Quran, kalau tak mendalami Al-Quran. Maka ketika mana Umar nak masuk rumah tu, dia terdengar dah. Dia dengar adik dia baca, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surah Taha, awal surah Taha 1 sampai 5. Dia tengah baca ni. Umar dalam keadaan marah itu sambil dia punya dicelapak masuk dalam rumah. Bila celapak masuk dalam rumah, siapa mana orang ni tuan-tuan, dengan Umar ni dia cukup takut. Lalu siapa yang lari dulu? Tok Guru Quran lari dulu. Khabbab bin Al-Arat dia lari, dia menyerok takut ke Umar kan. Silap-silap Umar dia libas pedang dia bagi tangguh dia. Jadi masuk-masuk tengok adik dengan adik ipar dia. Waktu tu Fatimah adik Umar, dia ambil lembaran Quran. Waktu tu Quran dalam bentuk lembaran. Dia pun sorok tak di belakang. Waktu tu Umar kata, aku dengar hampa ikut agama Muhammad, betul ke tak? Tak nak jawab tuan-tuan. Umar penampak dulu, yang kata adik ipar dulu. Dia adalah lelaki kan, Sa'id bin Zaid. Dia tampak jatuh berdarah mulut. Lepas tu Fatimah adik Umar, dia bangkit, dia nak hadang abang dia. Lah kali dengan Fatimah pun kena tampak tergolek ke bawah. Tuan-tuan, cengeng tak cengeng Umar ni waktu tu. Tapi ingat, Quran dah dia dengar lah tadi. Dia masih lagi cengeng-cengeng tu pun dia teringat di Quran hak dengar tadi ni. Lepas pada tu, Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid bangun beritahu Umar, wahai abang Umar, memang betul kami ikut agama Muhammad, kami mengucap kalimah syahadah, kami beriman pada Allah dan Rasulnya. Abang hamba apa buatlah, kami tak peduli. Umar waktu tu dia fikir lagi ayat yang dia dengar tadi ni. Lah kalau ringkas cerita, dia beritahu pada Fatimah, dia kata, masa abang nak tengok ayat tadi aku dengar yang baca apa tadi ni. Walau Fatimah tak nak bagi. Akhirnya
Ringkas cerita lah, cerita tu panjang, saya ringkas cerita. Lain kali Fatimah membagi, bila bagi Umar baca Taha ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Bila dia baca tu, dia main satu rasa dalam hati dia. Itulah mukjizat Al-Quran. Bila Al-Quran ni didengar, dibaca, dia main menusuk dalam jiwa dia waktu tu, sampai keluarlah daripada mulut Umar. Ini bukan perkataan yang biasa. Bila dengar lagu tu tuan-tuan, tunggu Quran Khabbab bin Al-Arab tadi ni, Nuh tadi terus keluar, Absyir ya Umar, Absyir ya Umar, bergembiralah Umar, bergembiralah Umar. Umar bantu tidur. Ni siapa main menang ni? Ada kata aku ada, aku nyawab takut hang dah. Cuma aku nak beritahu satu benda. Bila hang puji Al-Quran, aku pernah teringat Nabi SAW sebut. Nabi kata apa? Nabi pernah doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada Islam dengan salah seorang daripada dua Umar, sama ada Amr bin Hisham iaitu Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab. Jadi bila hang puji Quran, aku rasa hang dah masuk dalam doa Nabi. Jadi tuan-tuan, Umar dah macam mana ditertarik dengan Al-Quran. Walaupun pada awal itu hati dia sangat-sangat keras nak pergi bunuh Nabi, tuan-tuan, bukan jalan-jalan orang nak pergi bunuh Nabi ni. Tetapi Quran ada mukjizat. Quran bila didengar, dengar saja, baca pula sikit, dia terus masuk dalam jiwa dia. Yang akhirnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana nak pergi jumpa Nabi, asal nak pergi bunuh Nabi, dia sudah bertukar 360 darjah. Dia pergi jumpa Nabi kali ini untuk mengucap dua kalimah syahadah, dan disambut dengan langan takbir Allahu Akbar oleh sahabat-sahabat, termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang ada bersama-sama Nabi SAW pada ketika itu. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dalam hati Allah, yang kita nak ceritanya apa? Mukjizat Al-Quran menyentuh jiwa. Sebab tu hari ni ramai orang stres dengan PKP, stres dengan COVID-19. Ubat stres ni apa? Antaranya Quran. Percaya dan yakinlah, kalau kita duk rajin baca, kita tadabbur pula Quran, Allahu Akbar, dia akan memberi satu kekuatan jiwa kepada kita untuk menghadapi apa jua masalah yang kita hadapi atas dunia ni, termasuk stres. Sebab apa? Sebab Quran itu syifa. Quran itu syifa, sahabat-sahabat sekalian. Quran itu penyembuh. Disebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala kata, iaitu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan daripada ayat Al-Quran itu yang boleh memberi syifa, penyembuh dan rahmat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang dirahmati Allah, Quran kalamullah al-mu'jiz, yang mempunyai mukjizat. Itu antaranya banyak lagi mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat lagi, apa ta'rif Al-Quran? Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibril. Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Pada malam Al-Qadar, kita sebut tadi, Quran diturunkan sekaligus 30 juzuk sampai 14 surah. Turun dekat mana? Di Baitul Izzah, di langit dunia. Dekat mana? Wallahu alam, ni perkara gaib lah kan, perkara gaib. Di Baitul Izzah, di langit dunia. Dan dari situlah Jibril alaihissalam ambil Quran, bawa pergi jumpa Nabi SAW, sampaikan kepada junjungan besar Nabi SAW. Sebab itu kita kata bahawa ta'rif Quran itu al-munazzal ala Muhammadin SAW biwasitati Jibril. Quran diturunkan, munazzal mana turun sikit kepada Nabi melalui perantaraan Jibril AS. Yang mula-mula turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini semua orang tahu, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, ketika mana Nabi berada di Gua Hira. Sebab itu kadang-kadang ada orang tertanya-tanya, tanya apa? Dia kata, Ustaz, yang kami belajar ni Quran mula-mula turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi bila buka Quran, tengok hak mula sekali surah Fatihah. Pasal apa tak buka Quran terus surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Di sinilah perlunya kita tahu
Quran turun 2 peringkat. Peringkat yang pertama turun malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Turun tu dah lengkap dah, daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, lengkap dah. Peringkat kedua turun, barulah turun kepada junjungan besar Nabi SAW dengan perantaraan Jibril, turun sikit-sikit selama hampir 23 tahun. Bermula dengan Iqra. Mana turun tu tak ikut susunan, ikut kepada keperluan semasa. Macam mana? Contoh, bila mana golongan musyrikin mari tanya Nabi SAW, Tuhan kamu ni dibuat daripada apa ya Muhammad? Daripada emas ke? Daripada perak ke? Dia bertanya. Turun ayat Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Esa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga bila ada yang tanya tentang ruh, turun ayat Quran, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanyamu ya Muhammad tentang ruh, katakan pada mereka ruh itu urusan Allah, kamu tidak diberikan ilmu tentangnya melainkan sedikit saja. Jadi maknanya Quran itu turun ikut situasi kepada Nabi, tak ikut susunan. Tapi Jibril AS bagi tahu kat Nabi, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Sebab itu pada bulan Ramadan tiap malam Jibril AS bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan ini kita kena perbanyakkan tadarus Al-Quran juga untuk kita mencontohi Rasulullah SAW. Baik, seterusnya Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW, wa al-manqul ilaina bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir makna apa? Mutawatir ni dipindahkan dengan jumlah yang ramai. Maknanya ramai yang riwayatkan pada kita, mustahil mereka itu berpakat untuk mendustakan. Sebab ramai sangat. Maklumat tu memang clear, mutawatir. Macam orang kata kita lah, orang kata ada satu ibu negara nama dia Baghdad. Kita pernah pergi tak? Tak pernah. Tapi kalau orang bagi tahu, kita terima tak? Terima. Pasal apa? Pasal khabar mutawatir. Dah ramai beritahu tentang Baghdad, walaupun tak pergi pun tahu dah Baghdad ni ibu kota Iraq. Kalau kita nafikan, orang kata apa kita? Ni gila ke apa? Ada ke Baghdad pun nafikan, kononnya benda tu tak wujud. Sebab apa? Sebab berita sampai ke kita secara ramai. Itu maksud dia mutawatir. Cara ringkas lah, saya sebut cara ringkas nak bagi faham. Wal maktub fil masahif, Quran itu ditulis dalam mashaf dan bermula dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Wal muta'abbad bi tilawatihi, dan dikira ibadat apabila kita membacanya. Itu istimewa Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Baca yang lain kita tak tahu ibadat dan ibadat, tetapi baca Quran ni memang dia dikira ibadat. Sebab tu setiap huruf yang kita baca menjadi tersebut tadi, ia dikira pahala. Sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama terutama pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita mendampingkan diri kita dengan Quran. Kita baca Quran, kita faham Quran, kita tadabbur Quran. Bahkan kata para ulama, antara ubat bagi hati, antara ubat bagi hati yang sangat-sangat berkesan untuk memberi kebaikan pada hati kita, ialah apa? Qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Selain daripada itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah sama-sama kita memahami Al-Quran. Kita belajar sungguh-sungguh. Dan Pulau Pinang ada tempat institusi pengajian tinggi Islam yang menyediakan ruang dan peluang kepada kita semua untuk belajar ilmu-ilmu yang dapat memberi kebaikan pada kita. Oleh demikian, nak belajar Quran, mari sini, mari di kitab, insya-Allah. Jadi kita dapat sama-sama bermanfaat, bukan tak dapat pahala, kita juga dapat mengkaji, mendalami ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, dan insya-Allah ianya akan memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya sekadar itulah dulu tazkirah pada kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah ianya memberi manfaat kepada saya sendiri sebagai satu peringatan, dan juga kepada sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi mendengar perbincangan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita, insya-Allah. Sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pun maaf. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada sahabat saya Ustaz Isamuddin. Tafadhal.
Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Shoki Osman yang tidak lazim lagi, yang selalu bersama dengan kita di media-media prima yang kita boleh lihat dan juga di media-media sosial. InsyaAllah dengan perkongsian yang cukup jamik dan manik berkenaan dengan Al-Quran. Dan selepas daripada insyaAllah dalam bicara kitab yang seterusnya, daripada siri-siri yang seterusnya, insyaAllah kita akan dapat mendengar dengan lebih mendalam lagi perihal Al-Quran, perihal hukum fiqh yang berkaitan dengan hukum fiqh muamalahnya, berkaitan dengan hukum fiqh jinayahnya, dan berkaitan dengan hukum fiqh munakahat yang akan dikupaskan oleh panelis-panelis kita yang terpilih daripada pensyarah Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Kitab Pulau Pinang, dan juga daripada alumni kitab yang tidak asing lagi, yang selalu didengar ataupun didendangkan nama-nama mereka ini, termasuklah dengan Imam Muda Ashraf, termasuklah dengan Ustaz Don Daniel, dan juga banyak lagi pendakwah-pendakwah yang hebat terutamanya yang khususnya di negeri Pulau Pinang, Ustaz Ali Azmi dan sebagainya, yang kita akan datangkan ke mereka dalam bentuk rakaman sebegini lagi untuk ditayangkan di Facebook kitab secara resminya untuk tetapan para tuan-tuan dan puan-puan. Sekian dulu daripada kami di sini, daripada kitab, mendoakan agar rancangan ini, minta doa daripada tuan-tuan untuk rancangan seperti ini berjalan dengan lebih lancar sehinggalah habis 30 siri dan akan disambung kepada 30 siri selanjutnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.